Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni. Sambungan kita daripada syarahan terpilih kitab Talbis Iblis pada bab yang ke-34, muka surat 215, di bawah tajuk bolehkah seseorang bermimpikan Nabi. Bab yang ke-34 ni ialah pecahan bagi bahagian keempat buku ni, iaitu Talbis Iblis ke atas orang awam. Jadi kita tengok apa yang dinukilkan daripada kata-kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. وَقَدْ يَخْرُجُ بِالْعَوَّامِ تَعْظِيمُ الْمُتَزَهِّدِينَ إِلَى قَبُولِ دَعَوَاهُمْ وَإِنْ خَرَقُوا الشَّرِيعَةَ وَخَرَجُوا عَنْ حُدُودِهَا فَتَرَى الْمُتَنَمِّسُ يَقُولُ لِلْعَامِيِّ أَنْتَ فَعَلْتَ بِالْأَمْسِ كَذَا سَيَجْرِي عَلَيْكَ كَذَا فَيُصَدِّقُهُ وَيَقُولُ هذا يتكلم على الخاطر ولا يعلم أن ادعاء الغيب كفر. Maksud dia muka surat 216, kata-kata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Dia kata waqad yakhruju bil awam, ada kalanya tipu daya iblis ini berlaku dengan cara mengagungkan orang-orang yang kelihatan zuhud. Ta'zim al-mutazahhidin ila qabuli da'awahum, sehinggalah orang-orang awam itu menerima dakwaan-dakwaan mereka. Wa in kharaqu syariah, walaupun mereka itu menyalahi syarak. Wa kharaju an hududiha, dan keluar daripada batasannya. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Jauzi, fatara al-mutanammisu yaqulu lil-'ami, maka kamu akan melihat orang-orang yang zuhud yang juga berperanan sebagai tukang ramal, dengan sebab pandangan tinggi yang diberikan kepada golongan zuhud ini. Zuhud ini merujuk kepada golongan sufi lah pada zaman tu, golongan yang menjauhkan diri daripada kebanyakan orang untuk beribadah. Jadi orang-orang seperti ini dipandang tinggi kerana perbuatan yang mereka buat, menunjukkan mereka tu orang yang suka pada ibadah dan orang yang menjaga syariat, menjaga diri daripada kehidupan kebiasaan orang di dunia. Antara contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab Talbis Iblis ialah menjauhkan makan makanan tertentu walaupun ianya dibenarkan oleh syarak, menjauhkan diri daripada pakai pakaian tertentu walaupun ianya diberikan keluasan oleh syarak. Jadi kumpulan-kumpulan ataupun orang yang macam ni
mereka itu dipandang tinggi. Pilihan yang diorang ambil itu tidaklah diwajibkan oleh syarak. Hatta orang yang nak tingkatkan ketakwaan dia pun tidak ada saranan, suruhan dalam agama untuk satu orang tu dia takwa lebih, dia jangan makan benda-benda yang berdarah. Tidak ada saranan seperti itu. Dia hanya kena makan sayur saja, tidak ada. Ataupun kena pakai baju yang material macam ni bagi nampak macam tak kemas sangat, tak smart sangat. Tidak ada pun proses nak tingkatkan ketakwaan, nak tingkatkan darjat di sisi Tuhan, kena buat dengan cara tu yang datang pada Quran ataupun datang pada mulut Nabi ataupun hadis Nabi. Cara macam tu tidak ada. Tapi sebahagian golongan sufi mereka membuat benda tu. Mereka tidak tidur, mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah sehingga luar pada batasan mereka. Sebab tu kalau kita tengok golongan yang awal minum kopi ni bukan nak promote kopi, ialah golongan sufi. Kopi ni dikenali di Eropah kerana ianya menjadi minuman kumpulan sufi ni. Sebab tujuan mereka minum ialah untuk bagi tahan mata, nak berzikir lagi lama, nak boleh jaga lama. Tapi kita kena ingat yang golongan sufi dulu minum bukan yang macam jual dekat Starbucks tu, siap ada susu, siap buat bunga lagi kat atas. Yang tu tak jadi berzikir, nak tunggu yang tu. Okay. Kopi saja-saja, tak ada gula, tak ada apa, pahit. Jadi diorang minum benda tu tujuan nak bagi lebih jaga. Okay. Sehinggalah minuman tu jadi komersial sampai sekarang. Okay. Cuma dia datang daripada kumpulan itu. Okay. Bila mana kita tengok, saya nak sebut sebab saya nak kait dengan ada satu kumpulan di Indonesia ni. Dia seorang ustaz lah, seorang tokoh agama. Dia sebut, dia kata Nabi pernah sebut, man mata fi batnihi qahwah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang mati dalam perut dia tu ada kopi, masuk syurga. Sakan hadis tu. Dia mungkin suka minum kopi, dan mungkin kebiasaan di Indonesia ni penceramah dia tak bagi air kosong. Saya bukan minta air lain, cuma saya kata je, saya pernah pergi ke Padang Indonesia ni, memang dia tak hidang air macam ni. Dia hidang dengan air oren, dengan kuih lagi siap ada. Kalau yang jenis macam isap rokok, bekas rokok pun ada atas. Itu level makam tinggi tu. Jadi mungkin hari tu tak puas hati macam mana kot, kopi tak ada atas meja, dia baca hadis tu. Habis tu hadis palsu, man mata fi batnihi qahwah. Siapa-siapa yang mati dalam perut dia ada lagi kesan air kopi, masuk syurga. Dan banyaklah dia membuat rekaan. Okay. Tapi saya nak katanya, walaupun nampak macam tak cerdik macam tu, pengikut dia ramai. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ke dalam mana-mana, ceramah kumpulan seperti ni di negara seberang ni bukan sedikit pengikut dia. Ceramah dia bukan macam ceramah tempat kita di Malaysia. Ceramah dia bermula maghrib, habis isyak, lepas isyak sambung lagi sampai pukul 11.30 malam. Musim Covid ni pun ramai. Dia orang dah tak peduli dah, penjarakan ni dia orang ramai macam biasa. Okay. Tapi yang tak berapa cerdik macam tu pun orang dengar dan orang percaya. Banyaklah saya tengok juga dalam video kumpulan-kumpulan ni, nak tengok apa yang dia orang mengarut. Antara yang dia orang mengarut ialah dia kata terbelahnya laut ketika mana Nabi Musa diperintah oleh Allah Ta'ala untuk ketuk laut tu dengan tongkat dia, bukan terbelah kerana arahan tongkat itu ataupun mukjizat tongkat tu. Terbelah tu sebab sebelum Nabi Musa ketuk tu, dia selawat pada Nabi dulu. Dia selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ketuk dekat Laut Merah tu, terbelah. Bolehlah Nabi Musa dan juga Bani Israel ni join. Sedangkan Nabi Muhammad tak lahir lagi pada waktu tu. Dan majlis tu ialah majlis berselawat lah. Jadi dia baca benda macam-macam tu. Okay. Ini ialah dakwaan-dakwaan. Selawat kita tak nafikan, ia ialah satu benda yang bagus. Kopi pun dia option, dia tak haram. Satu orang dia boleh minum dan dia boleh pilih untuk tidak minum pun. Okay. Tapi bila mana dia nisbahkan benda tu pada Nabi, ianya satu jenayah dalam agama. Tapi
Itu bukan benda yang nak kita bincang malam ni. Yang nak kita bincang malam ni ialah ta'zim al-mutazahhidin. Al-awam yu'azzimu al-mutazahhidin. Orang-orang awam dia ada satu penyakit, dia sangat mengagungkan orang-orang yang zuhud seperti ini. Okay. Bila mana dia tu dah dapat kedudukan tinggi yang disebut oleh Ibnu Jauzi ni, dia akan berubah daripada orang zuhud, dia pergi kepada tukang ramal, macam yang disebut dalam kata-kata ni. Tengok apa yang dia sebut. Dia kata, terkadang engkau melihat orang yang zuhud yang juga berperanan sebagai tukang ramal berkata kepada salah seorang di antara mereka, engkau akan begini dan keadaanmu begini. Orang awam itu pun membenarkannya dan dia berkata, orang ini bercakap berdasarkan firasat hatinya. Orang percaya sebab orang rasa ini ialah orang-orang yang ada dalam istilah ilmu tasawuf dia panggil syatahat. Syatahat ni maksud dia apa? Sentuhan, ilham daripada Tuhan tu direct sampai pada dia. Sedangkan dia tidak tahu bahawa menyeru atau mendakwa pengetahuan tentang hal-hal gaib adalah haram hukumnya. Kita dakwa satu benda yang gaib, itu ialah satu benda yang haram. Sebab tu Nabi sebut ada beberapa benda yang manusia tak tahu, termasuk Nabi sendiri. Ada satu hadis Nabi kata, khamsatun, 5 perkara ni daripada benda gaib yang kita tak akan tahu. Antara yang Nabi sebut dalam tu ialah, adakah esok hujan ataupun tidak? Macam kita hari ni lah, hujan 3 hari lepas, bukan main panas akan. Duk ingat tahan seminggu, hujan, tak hujan, tiba-tiba hujan. Dia bukan pada benda yang kita boleh sebut. Tapi jangan tuan-tuan kata jabatan meteorologi tu pula jabatan yang haram hukum dia. Itu ialah ramalan dari segi kajian. Ramalan dari segi kajian tu bab lain, sebab dia orang baca arah angin, kumpulan-kumpulan awan tu, dia buat kajian, maka dia jangka. Dia pun tak kata benda tu pasti, tapi dia jangka berdasarkan kajian. Itu bab lain. Okay. Jadi daripada orang zuhud dengan sebab diagungkan berubah jadi tukang ramal. Okay. Kita tengok syarah dan tahqiq. Ada orang awam yang tertipu dengan tipu daya iblis sehingga sanggup mengagungkan orang-orang yang kelihatan zuhud walaupun mereka ini hakikatnya dusta. Ia satu benda yang sangat besar, satu benda yang sangat membimbangkan bila mana dekatnya manusia itu dengan akhir zaman. Macam kita ni berada di fasa akhir zaman, kecelaruan-kecelaruan seperti ni makin hari makin banyak. Bila mana orang-orang agama, kalau zaman Ibnu Jauzi ni, orang-orang yang macam ni, orang zuhud ni, dia orang ni memang kaki ibadah, memang kaki zikir pun, yang duduk riwayat hadis palsu ni. Okay. Tapi zaman kita ni, tahun 2021 ni, khususnya negara kita ni, yang macam ni kita tak tahulah dia berzikir banyak mana ataupun tidak. Okay. Tapi kadang-kadang dia hanya diangkat ataupun diagungkan hanya pada pakaiannya sahaja. Pakaiannya nampak macam pakaian orang-orang yang kuat buat ibadah, maka dia telah dijadikan sebagai satu orang yang boleh dipercayai, kata-katanya diambil petua-petuanya dan dijadikan rujukan oleh masyarakat. Kemudian apa kata dalam syarah ni? Mereka tertipu dengan peribadi luaran seseorang tanpa memeriksa akan kesahihannya. Apa yang keluar dari mulut mereka ini nampak baik dan benar, sedangkan ia perkara yang bercanggah dengan syariat. Okay, jadi ini benda yang kita boleh tengok lah, perkara yang kita boleh ambil pengajaran dan iktibar. Ianya ialah satu perkara yang hakikatnya memang berlaku dan tengah berlaku dalam masyarakat kita ni. Saya rasa dalam musim Covid ni pun benda-benda seperti ni dia tak putus. Kita tengok masyarakat negara kita ni, terutamanya di media sosial, keluar saja ahli agama bercakap tentang benda-benda yang nampaknya macam pelik sikit, macam tidak adalah orang kata apa dia punya sandaran yang kuat. Maka orang pun percaya. Macam sehari dua ni satu orang dia kata pakai emas tu boleh menyebabkan datangnya rezeki ataupun sunat bagi perempuan pakai emas. Saya tak pasti dalam bab pakai emas ni hukum taklifi yang diletakkan macam mana. Okay.
Secara umumnya perempuan boleh pakai emas, tak salah pun. Dia nak pakai banyak mana dia boleh, sebab itu ialah perhiasan bagi perempuan. Kemudian dia kata sebab apa lelaki diharamkan pakai emas? Dia kata sebab emas ni dia boleh mengurangkan syahwat lelaki. Sebab tu lelaki tak boleh pakai emas. Okey. Yang tu kena tanya orang lelaki yang pakai emas. Setakat mana syahwat dia? Okay. Itu dakwaan lah, kita kira benda tu dakwaan. Okay. Yang kedua yang dia sebut, dia kata perempuan ni kena bagi pakai emas, sebab dengan pakai emas tu dia akan menjemput rezeki. Memang orang yang pakai emas ni memang dah ada rezeki dah pun. Orang miskin kalau dia pakai emas dia tak jadi miskin dah lah. Okay. Dia kata pakai emas tu boleh jemput rezeki. Memang dah ada emas boleh gadai, boleh guna untuk kegunaan harian apa semua. Okay. Cuma cara dia bercakap tu, dia macam membuka kefahaman lain. Orang yang dengar satu surface saja, orang akan nampak ianya, sebab dia datang daripada mulut orang ada agama, tambah dengan pakaian dia pula. Orang akan rasa dia macam satu sunnah yang disebutkan, walaupun dia tak kata sunnah Nabi pun. Tapi orang akan nampak ianya ialah satu petua yang baik, satu benda yang perlu diberi perhatian khusus, perlu di-share pada orang ramai-ramai. Okay. Jadi itu ialah benda yang kita kena sedar. Kadang-kadang percakapan seperti itu boleh memberi silap faham kepada masyarakat. Okay. Tambahan pula, apa yang didakwa itu adalah dakwaan yang pelik-pelik dan di luar jangkauan akal fikiran manusia. Orang awam menganggap bahawa mereka ini telah diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, dan taraf mereka bukanlah taraf orang awam biasa, sedangkan mereka hanya menipu untuk mendapatkan penghormatan dan nama semata-mata. Itu ialah keadaan ataupun benda yang berlaku pada zaman Ibnu Jauzi. Maknanya zaman Ibnu Jauzi ni, orang-orang zuhud ni, zuhud itu dijadikan sebagai satu daya penarik untuk diangkat orang itu. Dan benda ni valid sampai zaman sekarang. Pakaian orang zuhud dipakai oleh golongan tertentu, dan akhirnya masyarakat pun nampak dia ni orang yang alim, orang yang boleh diberi perhatian, diambil ilmu padanya. Rupa-rupanya dia bukanlah orang yang layak. Sehari dua ni ada orang bongkarkan tentang satu orang ustaz ni, dia palsukan CJ. Sakan dia palsukan CJ, tuan-tuan? Dia mengajar, dia bukan orang Pahang, tapi dia banyak mengajar di belah Pahang. Antara tempat yang dia mengajar adalah masjid-masjid yang saya pernah mengajar dulu. Sehingga adalah jemaah-jemaah yang mesej tanya, setakat mana ustaz ni? Zaman tu saya tak tahu. Dah dia dapat mengajarlah, terdengar lah. Sehinggalah ada orang bongkarkan. Pertama, dah perasan soal hukum hakam yang dia jawab tu macam lain sikit pada orang. Dan riwayat-riwayat sirah yang dia datangkan pun macam tak pernah didengar. Seterusnya, yang terbaru ni orang bongkarkan CJ sebab dia palsukan CJ Universiti. Tiba-tiba bila mana kes dia ni dibongkarkan, orang pun buka balik file penceramah di negeri tertentu ni, sejauh mana dia punya sijil dia. Rupa-rupanya bukan dia seorang, ramai lagi. Tapi kalau cari video YouTube dia ada satu kuliah jujur dan amanah dalam kehidupan. Yang tu dahsyat lah. Tapi dia tu palsu sijil juga. Okay. Macam kita di Perlis setakat ni, Jabatan Mufti tengah kumpul semua penerima tauliah ni sijil-sijil dan klasifikasikan kepakaran di bidang mana. Sebab tujuan ni lah untuk menjaga kualiti penyampaian agama tu sendiri. Dan benda tu memang penting. Dan benda ni memang berlaku pada zaman Umar lagi. Umar akan pastikan satu orang tu dia betul-betul berkelayakan untuk menyampaikan agama. Dia tak boleh setakat dengar atas-atas angin gitu saja. Walaupun ada orang kata ilmu tu bukan pada sijil, ya, kita tak nafikan kata-kata tu ada benarnya. Tapi walau macam mana pun kita hidup pada zaman ini, berpijak pada bumi, realiti hari ini, indikator awal untuk kata satu orang tu dia ada kemahiran ialah dia kena ada pengiktirafan. Sebab zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Pengiktirafan lisan ni telah diterima. Zaman sekarang ni dia kena ada badan yang menjaga pengiktirafan itu. Okay. Jadi itu ialah bab-bab yang kita boleh tengok dengan sebab sikap masyarakat awam yang ta'zim, membesarkan golongan ni, sehingga kita tidak pernah peduli benda tu. Sebab memang kalau kita panggil mana-mana ustaz, saya pun percaya masjid mana-mana pun kalau dia nak panggil ustaz, kita tak akan minta CJ dia, kita minta nombor telefon je lah.
Lepas pada ni nak WhatsApp ke nak call untuk jemput lagi. Jarang masjid minta CJ. Saya pernah kena satu masjid di Selangor, dia minta CJ, komplit dia minta. Kita bagi, tapi bukan untuk kegunaan masjid, untuk kegunaan jabatan dia, untuk dapatkan tauliah sementara. Tapi memang renyah lah sebahagian ustaz yang tak ada sijil, yang mungkin belajar tak habis, dia akan rasa pecah tembelang aku kalau macam ni. Okay. Tapi dari satu segi dia boleh jaga kualiti tu. Dan paling kurang kalau ustaz tu dia cakap mengarut, kita boleh pergi rujuk di universiti yang dia belajar tu, dia tara mana dia belajar dulu. Itu antara kepentingan dia. Okay. Jadi itu antara benda yang zaman dulu mungkin orang tak ambil berat, sekarang ni perlu dia ambil berat balik. Sebab penyebaran ilmu tu mudah. Orang sekarang duk buat kelas online, macam-macam kelas online, sehari ribuan kelas online ni. Macam-macam grup WhatsApp, Telegram semua duk buat. Jadi memungkinkan maklumat tu disebar dengan cepat. Dan apatah lagi kalau maklumat tu maklumat yang tak betul, maka ianya membahayakan fahaman agama masyarakat awam. Okay. Muka surat 217 disebut, sedangkan mereka hanya menipu untuk mendapatkan penghormatan dan nama semata-mata. Okay. Memang kalau kita tengok, antara gaya orang zuhud ni ialah lemah lembut gaya bercakapnya. Penampilan dia, memang benda tu. Saya rasa tuan-tuan semua yang ada termasuk pendengar live ni, sebulan dua ni di Malaysia, isu ni ialah isu yang hangat dipercakapkan. Orang bercakap tentang orang agama yang berperangai sex predator. Orang bercakap tentang benda tu. Kita bukan nak kata orang tu buat benda tu, cuma saya nak kata benda tu dia jadi image. Bukan kita kata yang jenis suka cabur kehormatan orang ni bukan ustaz-ustaz je, orang bidang lain pun ada. Doktor perubatan yang cabul pesakit dia pun ramai. Orang politik yang cabul orang pun ramai. Okay. Tapi bila mana mari ke orang agama ni, dia punya image tu besar. Tambah pula sifat ataupun perangai suka beragama tu agak tinggi dalam masyarakat ni. Sebab orang agama dia ada nilai yang tinggi. Bukan kita nafikan yang suka cabul orang ni di mana-mana tempat pun ada. Mana-mana agama pun ada. Tapi bila mana image tu dah datang dalam bentuk agama, agama tu pula ialah agama Islam, maka ia satu benda yang besar impaknya pada penganut agama Islam secara keseluruhannya. Tambah pula agama yang benar ni sudah terlalu banyak sejarah ditohmah oleh orang-orang yang tak suka. Jadi ianya menjadi peluang sekali lagi untuk agama itu dipandang serong. Termasuklah yang paling kuat kena ialah ahli-ahli agama yang elok, yang tak buat perangai itu pun kena tempias dia. Sebab tu antara benda yang kita kena sedar dalam bab ni, nak agungkan orang-orang agama ada batasnya. Contohnya ada seorang ulama yang berjumpa Nabi dalam keadaan sedar. Okay, dakwaan ini daripada zaman Ibnu Jauzi sampai sekarang ni pun. Disebabkan kezuhudan dan kealiman yang dibuat-buatnya, ramai orang awam tertipu dan mempercayainya bulat-bulat apa yang didakwanya. Sedangkan para ulama telah bersepakat mustahil seseorang itu berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sedar kecuali pada zaman sahabat yang sempat hidup sezaman dengan Nabi. Okay. Tuan-tuan kena tengok kata-kata dalam buku ni, dia kata sepakat para ulama. Para ulama telah bersepakat mustahil satu orang tu boleh jumpa Nabi dalam keadaan sedar. Dia tak tidur. Macam sekarang ni duduk mengajar, tiba-tiba Nabi masuk, dia kata, dan yang nampak tu dia seorang. Yang macam ni para ulama sangat beri penekanan. Bila mana sebut sepakat, tidak ada yang tak sepakat. Kita akan bahas bab ni, dia agak besar dan agak panjang. Okay. Dakwaan Nabi boleh datang dan dilihat secara yaqazah. Yaqazah ni bukan dilihat dalam mimpi, dilihat ketika mana sedang jaga. Ianya ialah dakwaan yang sangat memberi kesan besar kepada akidah. JAKIM telah jadikan indikator ajaran tu ajaran sesat bila mana dalam ajaran tu dia dakwa boleh jumpa Nabi secara jaga. Dulu di Malaysia, kumpulan yang paling awal buat dakwaan ni ialah Arkam, yang dah tukar nama pada macam-macam nama dah sekarang. Dan fatwa tu pun dah keluar lama dah. Okay. Bila mana keluar dakwaan tu, kecoh orang Malaysia. Zaman tu kumpulan-kumpulan tarikat pun tak keluarkan dakwaan yang seberani itu. Sehinggalah kedatangan
fahaman sufi yang melampau daripada setengah tempat masuk ke negara kita. Dakwaan melihat Nabi secara jaga ni dah jadi neutral dah sekarang. Bahkan indikator yang Jakim letak dalam page dia. Contoh-contoh ajaran sesat, dalam tu dia ada dakwaan kata Nabi boleh dilihat secara yaqazah, bukan dalam mimpi. Okay. Cuma dengan sebab ada satu negeri di Malaysia ni, Jabatan Agama, Jabatan Mufti dia tidak bersetuju dengan indikator tu. Dia kata tak boleh kata sesat lagi, tak boleh kata menyeleweng lagi. Okay. Jadi banyaklah hak yang suka mengaku Nabi, jumpa Nabi secara jaga ni, dia akan tumpang fatwa tu. Itu lebih dia. Maknanya kalau dia naik peringkat mahkamah pun tak boleh nak buat apa sebab dia dah diwartakan. Dia ada satu lah, tak nak sebutlah negeri mana. Sebut kat video ni panas kepala pula duk baca komen. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah benda yang disebut dalam buku ni. Saya duk baca ni apa yang ada dalam buku ni. Okey. Selepas zaman kewafatan Nabi, jikalau ada manusia mengaku berjumpa Nabi dalam keadaan sedar, ia telah menyatakan satu pembohongan yang amat besar. Banyaklah para ulama tulis tentang bab dakwaan Nabi secara yaqazah ni. Tesis PhD master pun banyak, buku-buku yang ditulis oleh para ulama pun banyak. Sekalipun benar dia berjumpa dengan Nabi, yang dilihatnya itu bukanlah Nabi yang sebenar. Ia adalah iblis yang mengaku bahawa dia adalah Nabi. Dia adalah Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, antara tokoh besar dalam sufi. Ibnu Taimiyah, dia ada tulis satu kitab nama dia Al-Istiqamah. Kitab tu dia sebut tentang bab macam mana nak istiqamah. Juga dia sebut tentang bab kesufian dalam tu. Mula-mula dia sebut buku tu, dia datangkan riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni, satu hari dia pernah beribadah, dia duduk di Khanqah. Khanqah ni dia bahasa Parsi, lepas tu jadi bahasa Urdu sekarang ni. Khanqah ni ialah satu tempat yang digunakan oleh orang-orang zuhud, orang-orang sufi ni untuk dia beribadah, macam pondok lah. Daripada Khanqah tu kadang-kadang jadi surau, jadi masjid. Di India sangat banyak. Daripada Khanqah dia berubah jadi masjid, surau. Dia tempat ibadah. Dia duduk di Khanqah dia tu, tiba-tiba datang satu suara. Suara tu kata pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hari ini telah selesai syariat yang tertanggung di atas kamu, maka bermula detik ini dan saat ini kamu tidak perlu lagi duduk dalam syariat ini. Suara datang. Apa respon Syekh Abdul Qadir Jilani? Dia kata, ikhsa ya aduwallah, jauhlah kamu wahai musuh Allah, sesungguhnya kamu syaitan dan tidak ada manusia yang terlepas pada syariat. Hatta Nabi pun dia junjung syariat sampailah dia wafat. Nabi salat sampai Nabi wafat, sahabat pun sama, dan kita pun sepakat tidak adalah orang yang lebih baik Islamnya bagi umat ini melainkan nabinya, iaitu Rasulullah. Okay. Jadi itu tunjuk pada kita tokoh-tokoh sufi yang besar pun tidak buat semudah itu. Tidak buat semudah itu. Apa lagi yang dia sebut sini? Dan apa yang dilihat itu bukanlah Nabi yang sebenar, kerana syaitan mustahil baginya menyerupai baginda Nabi. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas, hadis daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab dia Sahih Bukhari. Hadis yang berbunyi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna asyaitana la yatakhayyalu bi wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Maksud dia muka surat 218, siapa yang bermimpi melihat aku ketika waktu tidur, maka sebenarnya dia melihat aku. Hadis ni membenarkan orang yang boleh bermimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi boleh berlaku. Siapa yang boleh mimpi ni? Mana-mana, siapa-siapa saja. Dan mimpi tu boleh jadi juga orang kafir yang melihatnya. Sebab tu kalau kita tengok mu'allah yang masuk Islam ni, dia ada mu'allah yang masuk Islam kerana Nabi yang masuk dalam mimpi dia. Waktu dia mimpi tu dia belum Islam. Dia jumpa Nabi dan dia dapatkan tafsiran berkenaan dengan mimpi dia tu, dan akhirnya dia masuk Islam. Okay. Dia ada satu buku yang menarik, ditulis oleh satu orang ulama daripada Pakistan, tapi buku tu dalam bahasa Urdu. Buku tu tajuk dia Siratun Nabi Ba'da Infisalihi. Sirah Nabi selepas pada wafat Nabi. Biasa kita dengar sirah Nabi waktu Nabi hidup. Ni sirah Nabi selepas pada wafat Nabi. Dalam buku tu dia himpunkan cerita-cerita mimpi-mimpi orang yang jumpa Nabi di mana-mana tempat, khususnya di India, Pakistan.
Antara mimpi yang dia letak dalam tu ialah mimpi pendiri kepada pusat pengajian Deobandi. Deobandi yang terkenal di India, aliran Deobandi. Sebahagian asatizah kita pun ada yang belajar di sana. Tertubuhnya pusat pengajian Deobandi di India tu ialah pengasas dia tu, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi tunjukkan pada dia tanah ni. Nabi tunjukkan pada dia tanah ni, dan Nabi suruh bangunkan tempat pengajian, dan akhirnya dia bangunkan. Benda tu boleh berlaku hatta zaman kita. Bahkan penulis buku tu, saya tak ingat nama penulis buku tu, dia tu Allah Ta'ala uji dengan penyakit kulit yang teruk. Teruk dia kena penyakit kulit, sehingga dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku dah banyak berubat macam-macam orang, sekarang ni aku serah pada kamu, berilah pada aku penawar. Bila mana dia mimpi, dia doa banyak kali tu, dia mimpi jumpa Nabi. Saya tak ingat nama tu, tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah Maulana Asri. Kuliah tu pun dah lama, tahun 2007 lagi. Okay. Maulana Asri kata, penulis buku tu dia mimpi Nabi, dalam mimpi dia Nabi pergi dekat satu papan putih, whiteboard. Nabi tulis satu perkataan dalam bahasa Urdu. Perkataan tu berbunyi Loki. Loki maksud dia apa? Loki dalam bahasa Urdu maksudnya labu air. Dia tengok Nabi tulis, dia terkejut pada tidur dia, dan dia duk rasa mungkin ubat dia ialah makan labu air. Dia makan kebah, sakit dia. Okay. Tapi lepas pada tu dia tak kempen pada orang, siapa ada sakit kulit makan labu air, sebab dia khusus pada orang tu saja. Itu orang yang betul mimpi jumpa Nabi, dia tak heboh kecoh orang. Dia tak buat ni labu air ni ubat sakit kulit. Okay. Itu khusus bagi dia. Dia tak akan boleh lawan kajian saintifik, doktor-doktor bahagian pakar sakit kulit ni tak akan boleh lawan. Yang tu kena iktiraf ilmu dia orang. Cuma ada keadaan-keadaan tertentu, dia panggil alam zahir dengan alam musyahadah dalam mimpi. Sebab tu kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, kitab mimpi ni, dia menarik. Saya sekarang ni pun duk teliti bab tu. Banyak nabi mimpi tertentu, sahabat mimpi tertentu. Jadi itu benda yang kita kena tahulah. Mimpi-mimpi yang pelik pada alam zahir, tapi ianya baik pada alam pada alam musyahadah tu sendiri. Imam Bukhari, dia pernah mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi tu dia tengok Nabi ni dikerumuni dengan lalat, penuh lalat dekat dengan Nabi, sehingga dia pergi dan dia kipah Nabi tu, jauhkan Nabi daripada lalat tu. Dia tanya guru dia Imam Ahmad, guru dia Ishaq bin Rahawai. Walaupun mimpi ni masih lagi ada pertikaian di kalangan para ulama sirah riwayatnya, maka guru dia kata itu ialah tanda kamu akan berkhidmat pada hadis Nabi. Memang betul, dia berkhidmat pada hadis Nabi dengan dia tulis kitab Sahih Bukhari. Bahkan ada satu orang tokoh di Malaysia kita ni, dia pernah mimpi jumpa Nabi. Nabi datang ke Kelantan. Nabi pergi Kelantan, Nabi datang tu dalam keadaan yang tak larat. Dia kata dia tengok Nabi. Nabi macam tak boleh nak berdiri, sehingga dia pergi dan dia angkat Nabi. Dia papah Nabi dalam mimpi tu. Dia tanya orang-orang yang pandai ada ilmu, dia kata itu petanda kamu akan angkat sunnah Nabi di negeri itu. Dia walhal Nabi tu dia bukan orang yang sakit, dia orang yang sihat lah. Ini ialah benda-benda yang boleh terjadi lah dalam mimpi. Maknanya Nabi datang. Saya nak katanya sini, satu orang tu dia boleh mimpi Nabi tu datang cakap Melayu, benda tu boleh berlaku. Okay. Cuma yang jadi kacau Bilal, dia cerita ke orang. Tu yang jadi kacau. Macam yang tulis kitab tu, dia kata dia sakit kulit, dia mimpi jumpa Nabi. Nabi tulis dekat papan Loki, bahasa Urdu tu. Nabi tak pernah pun dalam riwayat pandai bahasa Urdu. Okay, tapi dia tulis dengan Nabi tak pandai menulis, Nabi bahasa lain lah, Nabi confirm tak tahu. Cuma nak katanya benda tu boleh berlaku. Cuma bagusnya penulis tu, dia beri amaran dulu pada buku tu. Orang-orang yang mimpi jumpa Nabi ni, kalau dia berdusta atas mimpi tu, dia ada ancaman yang besar. Dia ada ancaman. Sebab tu mimpi jumpa Nabi ni akan diguna dan dijaji oleh sebahagian orang. Tak menafikan mimpi jumpa Nabi ni boleh berlaku. Ada tak amalan-amalan khusus untuk mendatangkan mimpi jumpa Nabi ni? Hakikatnya tidak ada amalan khusus. Ada orang dia bagi, okay, ni nak kena selawat banyak ni.
Selawat tu bagus. Nak selawat berapa ribu kali sehari pun dengan kadar yang kita mampu, dipersilakan. Okay. Tapi dengan sebab nak kejar mimpi jumpa Nabi tu, ia bukan benda yang tepat dan benda yang betul. Hidup kita ni, umat akhir zaman ni, kita umat akhir zaman yang tak sempat hidup tengok muka Nabi ni, dia tak jadi satu kewajipan pun. Kita kena pernah ada pengalaman dalam hidup ni mimpi Nabi walaupun sekali. Tak wajib pun. Tak wajib. Sebab ada sebahagian para sahabat yang meninggal, yang hidup selepas Nabi wafat, mereka tak pernah pun mimpi Nabi secara umumnya. Sama juga dengan tabi'in. Tapi ilmu mereka ilmu yang betul. Islam kita tak akan berkurang. Islam kita tak akan rosak kalau kita tak pernah mimpi jumpa Nabi. Cuma Islam kita akan rosak bila mana kita terima dakwaan-dakwaan daripada orang yang mudah menisbahkan diri dia jumpa Nabi, dan yang dahsyatnya Nabi beri dengan begitu dan begini, dan kita boleh tengok benda tu. Sebab kalau satu orang tu dia mimpi, itu ialah anugerah bagi diri dia sendiri. Dia tak boleh kongsi dengan orang. Sebab mimpi ni satu benda yang sukar untuk diukur. Dia tak ada satu kaedah nak ukur mimpi orang ni tepat ataupun tidak. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya mimpi itu diterima dalam agama, sebab memang Nabi pun sebut dalam hadis tu. Nabi kata, wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi orang beriman itu satu bahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian. Tunjuk pada kita sini bahawasanya mimpi itu ialah satu benda yang boleh dijadikan sebagai pedoman. Sebab tu menarik kalau kita tengok kitab Sahih Bukhari ni, hadis berkenaan dengan bab mimpi ni, kita akan tengok ada sahabat mimpi tangan diikat, ada sahabat mimpi pakai baju dengan sekian-sekian dia punya paras dia. Ada sahabat cerita pada Nabi, aku melihat manusia ni pakai baju, ada pakai baju sekat dada ni, ada pakai baju sampai ke pinggang, dan aku lihat dalam mimpi tu Umar, baju dia paling labuh. Beritahu pada Nabi, Nabi kata, yang kamu tengok dalam mimpi kamu tu ialah baju itu lambang pada agama. Maknanya kalau dia pakai baju sekat dada tu, agama dia tak banyak. Makin labuh baju tu, makin baik agama orang tu. Sama juga dengan orang yang mimpi tangan terikat. Tengok macam tak elok lah mimpi tu. Okay. Tapi ada ulama yang takwil, antaranya Ibnu Sirin. Dia kata mimpi dengan tangan terikat bermaksud orang itu akan dijaga oleh agama. Sebab tali itu lambang kepada agama. Itu ialah, orang kata apa, contoh takbir mimpi yang kita boleh tengok dalam Sahih Bukhari. Yang saya sebut ni ialah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Sama juga orang yang mimpi minum susu, diberi minum susu, maknanya orang tu akan diberi ilmu yang luas. Nabi dia pernah mimpi dia minum susu, sehingga lebihan susu tu menitik di hujung jari Nabi, dan lebihan tu diminum oleh Umar Al-Khattab. Nabi kata, yang paling banyak akan ambil ilmu daripada aku ni ialah Umar Al-Khattab. Dan para ulama sebut, mana-mana orang yang mimpi minum susu ni, dia akan dapat ilmu. Tapi tak semua jenis susu. Para ulama klasifikasikan, yang mimpi minum susu ni susu apa? Susu unta, kambing dan lembu. Kalau dia dapat minum susu tu, kemungkinan Allah Ta'ala akan beri pada dia ilmu, kefahaman agama yang baik. Tapi kalau dia minum susu binatang liar, mimpi orang bagi minum susu, orang beritahu pada dia, ni susu harimau, minumlah. Dia pun minum. Dia dapat ilmu, tapi ilmu dia kacau. Macam harimau juga. Okey. Ataupun minum susu binatang yang haram dimakan ke, susu babi ke apa, maka itu memungkin. Dia tak pasti, cuma dia mungkin. Dan syarat mimpi ni dia berterusan. Kita bagi laluan azan tu.
Okay, kita sambung sikit lagi bagi perhabis yang hadis ni. Hadis riwayat Anas tu, muka surat 218 tu dia sebut bawah tu perenggan yang kedua, namun jikalau seseorang itu mendakwa dirinya berjumpa Nabi dalam mimpi, terdapat beberapa perbincangan di antara ulama. Maknanya mimpi jumpa Nabi ni ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama untuk diterima ataupun ditolak. Okay. Pada asasnya memang benar terdapat hadis yang sahih yang menyebutkan wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asyaitana la yatamathalu fi surati. Sesiapa yang telah melihatku di dalam tidurnya, iaitu mimpi melihat aku, maka ia sesungguhnya telah melihatku, kerana syaitan tidak mampu menyerupai gambaranku. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita boleh tengok dalam hadis Nabi kata fa inna syaitan la yatamathalu fi surati. Syaitan tidak akan dapat menyerupai gambaranku. Kita umat akhir zaman ni tak pernah tengok Nabi. Yang kita baca hanya hadis-hadis Nabi. Baca hadis-hadis Nabi dan kita dapatlah gambaran Nabi tu macam mana orang dia. Orang yang tinggi, bukanlah tinggi orang kata apa, tinggi yang tinggi lonjong, orang panggil tinggi yang tak stabil tu. Tinggi Nabi tu kena dengan badan dia. Rambut Nabi tak terlalu kerinting, tak terlalu lurus. Itu yang kita boleh tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, daripada hadis-hadis yang cerita tentang sifat tubuh badan Nabi itu sendiri, macam mana khatam nubuah yang ada. Okay. Cuma nak sebut pada kita, boleh jadi ataupun tidak keadaan-keadaan yang tak sepatutnya berlaku pada Nabi kita lihat dalam mimpi. Jawapannya boleh jadi. Macam Imam Bukhari, dia tengok Nabi dikerumuni dengan lalat. Bukan makna kata Nabi seorang yang busuk ataupun seorang yang tak jaga badan dia, sedangkan Nabi orang yang memang jaga. Itu ada isyarat lain. Okay. Cuma orang yang bermimpi, sebelum dia cerita pada umum, dia kena dapatkan tafsiran, takwilan daripada orang-orang yang ahli dalamnya. Dan yang paling terbaik, orang yang mimpi jumpa Nabi ni tak kalut nak cerita ke orang sangat. Dan orang yang mendakwa mimpi jumpa Nabi tu ialah orang-orang yang ada kemunasabahan dia lah. Sebab tu para ulama sebut dalam hadis yang sebelum ni, bila mana Nabi kata wa ru'yal mu'min, mimpi orang mukmin itu juz'un min sittina wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang mukmin itu satu bahagian daripada 46 juzuk daripada kenabian. Maksud dia, orang yang paling baik mimpinya ialah orang yang paling saleh perilakunya. Kalau orang tu kacau, salat pun jarang-jarang, ngumpat orang pun sakan, baca Quran pun tak apa reti, tiba-tiba kata mimpi jumpa Nabi, yang ni wajar untuk dipertikaikan. Tambah pula dia cerita ke orang. Tapi kalau dia mimpi dia buat senyap, tak beritahu, mungkin boleh jadi mimpi itu titik permulaan hidayah. Macam orang kafir, dia boleh mimpi tengok Nabi dan akhirnya dia masuk Islam, benda tu boleh berlaku. Okay. Tapi kalau dia buat bising, dia pun kot dalam kampung ni pun bukanlah elok sangat, tiba-tiba main masjid buat pengumuman, saya pernah mimpi jumpa Nabi. Nabi ni muka lebih kurang dengan orang Perlis ni juga. Dia buat cerita, cakap pun hebat, Perlis boleh cakap juga. Okay. Yang tu kacau lah. Kita tak boleh. Saya pernah kata apa, terserempak dengan keadaan orang tu, dia cerita benda tu. Okay. Di sebuah masjid negeri di Pantai Timur, tapi bukan negeri Terengganu lah. Tuan-tuan boleh cari negeri mana, dua lagi. Okay. Saya baru selesai salat maghrib. Masjid tu besar tuan-tuan, masjid tengah bandar, masjid negeri, macam Masjid Alwi, masjid yang jadi tarikan macam masjid negeri Arab. Okay. Baru sudah sembahyang maghrib, datang seorang lelaki, seluar pun pendek sebelah, panjang sebelah. Bukan dia lipat, memang seluar dia memang dia potong macam tu. Okay. Terkoyak lah sebelah, terkoyak. Okay. Dengan bajunya pun, butang pun tak berapa elok. Ambil mic pada imam. Tuan-tuan boleh bayang, imam masjid negeri ni imam yang kemah lah kita kata. Baru sudah salat dia pun buat pengumuman, saya ni Imam Mahdi. Malam baru mimpi jumpa Nabi. Okay. Terkejut orang. Dah lah di masjid negeri, lepas tu kena rampas lah mic dia. Okay. Tapi dia bukan gila, orang gila, tak ada kad OKU pun, tapi dia ada entah apa yang kena pada diri dia. Yang tu wajar kita petikan. Tapi dia tak sempat cerita lah.
bunyi lorak pun lorak pekan. Oh, silap sebut negeri, boleh cam lah negeri mana. Okey. Okey, maknanya lorak tu bunyi poyok orang kata. Bunyi orang faham pekat betul dia punya lorak dia. Duk cakap akhir pihak masjid tu kata halau lah dia. Cuma nak kata dia cerita macam tu memang tak boleh terima lah. Okey. Cuma nak sebut pada kita orang yang mimpi jumpa Nabi tu boleh diterima mimpi tu betul. Cuma tengok pada orang dan tindakan yang paling terbaik ialah kita tak cerita. Okey. Kita akan sambung minggu depan pendapat-pendapat para ulama tentang mensabitkan mimpi jumpa Nabi itu benar ataupun tidak, muka surat 219 tu. Kita berpada situ je untuk malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.